Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik, sihat. Minta tolonglah anda semua doakan juga saya sihat. Kita semua sihat insya-Allah. Dengan sihat itu kita boleh ibadat, kita boleh bermuamalat, kita boleh bekerja, kita boleh berbakti pada orang lain, pada masyarakat kita semua insya-Allah. Terima kasih anda yang menyokong rancangan kita ni, iaitu Mu Tunggu Aku Tanya, yang saya akan jawab soalan-soalan yang dibawa, yang dilontarkan kepada saya menerusi laman sosial, Facebook, Instagram semua. So insya-Allah harapnya jawapan itu dapat memenuhi cita rasa dan juga matlamat soalan. Hari ini untuk episod kali ini ada 3 soalan. Soalan yang pertama, bolehkah membaca ayat Quran dalam keadaan kita berhadas besar? Kalau tengok pandangan dalam mazhab Syafi'i dan disokong oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, berpandangan bahawa tak boleh baca Quran berlafaz. Baca ni berarti berlafaz lah. Kalau dalam hati itu consider kita tak baca lah kan. Dalam hati consider kita menghayati ayat Quran, itu tak apa. Dia sebut baca ni berlafaz lah. Alhamdulillah rabbil alamin. So hukumnya adalah tidak dibenarkan, maksud haram. Berarti kalau buat juga dosa sebenarnya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, janganlah seseorang di kalangan kamu membaca Al-Quran semasa haid dan berjunub. Berjunub ni orang yang bersetubuh atau orang yang belum mandi wajib, yang keluar mani tadi, dia dipanggil berjunub. Atau orang yang berjunub tak sempat keluar mani lagi, tapi dia dah sempat melakukan persetubuhan. Orang ini juga dia kira berjunub, maka dia wajib mandi. Oleh kerana dia berjunub, dia belum mandi, maka dia tak boleh baca Quran. So berdasarkan hadis ini, untuk memelihara kesucian Al-Quran secara umum, maka mushaf itu nak dijaga kesuciannya, kelebihan, kehormatannya. Maka orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, tidak dibenarkan untuk baca Quran. Namun yang demikian, ulama sebut bagi wanita haid atau orang yang berjunub dan sebagainya yang nak baca zikir, sama ada yang dipetik daripada Quran ataupun hadis Nabi, yang tu boleh. Contoh, ada ayat Quran, contoh ayat kursi, tapi kita dah jadikan dia sebagai zikir. Pagi-pagi baca, lepas mayang baca, nak jaga diri kita daripada kena gangguan dan sebagainya, kita anggap dia sebagai zikir kita. Mana benda yang sentiasa ulang-ulang. Ada orang baca Fatihah, ada orang baca ayat kursi, ada orang baca doa ibu bapa. Orang ibu bapa tu ayat Quran. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ayat Quran. Ada orang baca doa naik kenderaan, itu dalam ayat Quran juga. Subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi kita baca sebagai zikir, doa nak naik kenderaan. So dengan niat zikir, ayatnya pendek-pendek dan kita potong-potong, itu dibenarkan walaupun berlafaz. Satu. Yang kedua, bagi guru-guru Quran ataupun penghafaz-penghafaz Al-Quran yang mereka itu kena ulang. Kalau tak ulang, Quran mereka akan hilang hafalan. Walaupun mereka sedang period, so kerana mereka ni hafizah Al-Quran, mereka penghafaz Quran, takut orang hafaz Quran memang kena ulang. Kalau tak, lupa. Jadi demi itu maka mereka kena baca. So maknanya diharuskan. Atau guru Quran, dia kena mengajar anak murid. Kalau tak, menyebabkan lagilah litang pukang semua. Akhirnya orang ramai tak boleh nak belajar Quran. Jadi dia pun satu-satunya cikgu yang ada. Dia tak ada waktu lain, mesti time ni juga nak kena ajar, tak ada pilihan. So dia boleh ajar juga, boleh melafazkan Al-Quran untuk tujuan pembelajaran dan juga pengajaran ataupun tujuan pengulangan bagi hafizul Quran. Okey, itu maknanya hukum boleh baca Quran ke tak boleh ketika berhadas besar. Cuma satu isu lain adalah sentuh Quran. Baca satu hal, sentuh Quran. Quran ni sentuh ni bermashaf ni, mashaf, helayan-helayan. Dan istilah mashaf ni benda yang tertulis pada sesuatu. Sama ada pada kulit, pada kertas, pada dinding, pada objek, pada kayu, benda yang tertulis. Jadi kalau dalam handphone sebagai contoh atau dalam software sebagai contoh, itu bukan dikira mashaf. So sentuh tak apa. Bagi orang yang menyentuh jenis-jenis yang bukan mashaf ni, tak apa, tak ada masalah kalau dia berhadas kecil atau berhadas besar. Hadas kecil iaitu orang yang tak ada wuduk, so dia nak pegang handphone walaupun dalam tu ada Quran, tak ada masalah sebab dia bukan mashaf. Tapi kalau mashaf, lembaran Quran ataupun tertulis dekat kayu-kayu sekalipun, dia dikira mashaf. Maka orang yang berhadas kecil, apatah lagi berhadas besar, orang yang tak ada wuduk dan orang yang tak mandi wajib, dia tak boleh menyentuh Al-Quran itu. Sebab dalam Quran sebut la yamashu ilal mutahharun. Quran ni tidak boleh disentuh melainkan bagi orang-orang yang suci daripada hadas. Hadas tu maksudnya hadas kecil dan juga hadas besar. So itu jawapan bagi soalan yang pertama. Soalan kedua, apakah hukum mengambil air wuduk dalam keadaan tidak berpakaian? Tapi demi menjaga adab, elok kita tutuplah juga aurat. Kalau boleh pakailah at least luar dalam, kalau boleh. Itu demi adab. Taklah pula berdosa pula. Toilet yang tak bolehnya, yang berdosanya kalau telanjang, mandi bogel tengah-tengah public, sekat swimming pool, tu masalah lah. Tu berdosa. Tapi tak berdosa kalau tinggal dia seorang-seorang yang dalam dunia, swimming pool tak ada orang lain, atau dalam Malaysia ni tak ada orang, CCTV pun tak ada, satellite pun tak ada orang boleh ambil kamera video dekat dia. Dia seorang-seorang tinggal dalam Malaysia, dia mandi swimming pool atau dia berjalan ke SCC tanpa pakaian, itu tak berdosa. Sebab tak ada orang. Yang ada bangunan je tinggi.
tinggal. Ini memang tak akan berlaku lah. Sebab hukum tutup aurat iaitu apabila ada orang pandang. Mana kalau tak ada orang pandang, maka dia tak wajib tutup aurat. So dalam arti kata, kalau mandi dalam toilet, tak ada orang pandang, tak ada kamera, pintu tertutup, terkunci, tak ada orang nampak aurat kita, hukumnya harus boleh mandi. Cuma sunat digalakkan tutup dan juga aurat, digalakkan. Maksud yang sama, taklah haram mandi telanjang. So hukumnya, saya dah mandi telanjang ustaz, tak haram, tak berdosa. Dengan syarat tak ada orang nampak, tertutup dengan elok. Tapi macam mana pula kalau saya nak berwuduk dalam keadaan saya tak berpakaian? Jawapannya, wuduk kita sah, cuma kita tak dapat kesempurnaan wuduk. Kesempurnaan wuduk ni apa? Kita berwuduk dengan kita buat semua perkara-perkara sunat. Wuduk ni kadang-kadang kita ambil yang wajib je, tapi ada banyak benda sunat. Antara benda sunat ni apa? Iaitu berwuduk dengan sempurna 3 kali bagi setiap basuhan. Buat benda-benda yang sunat, komo, masuk air dalam hidung, basuh telinga, tu benda sunat. Kalau kepala kita biasa sikit je, semua itu sunat. Yang sikit yang depan tu wajib, yang semua sunat. Basuh kanan dulu baru kiri, itu sunat. Nak basuh kiri dulu baru kanan pun sah juga wuduk kita. Antara lagi perkara sunat apa dia? Iaitu kita berpakaian, menutup aurat. Antara lain benda sunat apa? Lepas wuduk kita baca doa ataupun syahadah kepada Nabi, dan juga kita baca doa Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. So maknanya kita buat benda untuk menyempurnakan wuduk kita, antaranya dengan menutup aurat. Kita jaga adab lah. Sebab makhluk ni ada banyak. Ada makhluk yang nampak kita, kita tak nampak dia. Antaranya malaikat, jin dan seumpamanya. So demi menjaga adab kita, kita tutuplah aurat. Tambah pula nak berwuduk itu dalam keadaan nak buat benda baik. Wuduk, takkanlah kita nak bertelanjang. Tapi kalau kita tak berpakaian sekalipun, wuduk kita masih sah. Yang penting dalam toilet lah. Jangan kat tempat wuduk masjid pula kita tak berpakaian. Okey, soalan yang ketiga. Adakah boleh solat ketika azan masih berkumandang? Syarat sah solat masuk waktu. Bukan syarat sah solat habis azan. Okey, masuk waktu bila? Start azan tu lah. Macam kita buka puasa lah. Bukanlah nak tunggu sampai la ilaha illallah baru kita boleh makan. Kan? Syarat berbuka puasa apa dia? Masuk waktu. So, Allah tu kita dah makan terus. Hukumnya sah puasa kita kan. Tak ada pula kena tunggu la ilaha illallah. Makruh pula tunggu sampai hujung tu. Itu dalam bab buka puasa. Tapi dalam bab nak semayang, sunat tunggu sampai habis azan. Sunat tunggu. Tapi boleh semayang ketika permulaan azan. Walaupun azan tak habis, hukumnya harus nak semayang. Tapi alang-alang harus, kalau kita boleh tunggu, dalam keadaan tak rushing, tunggulah. Sebab masa tunggu tu kita boleh jawab azan. Sebab jawab azan tu ada banyak kelebihan. Doa-doa yang akan didoakan kepada kita dengan setiap kita jawab setiap rangkap azan itu. So kalau boleh. Dan tambah pula lepas habis azan kita ada doa lepas azan. Doa lepas azan tu nampak je macam simple, tapi doa tu sangat powerful. Yang doa yang kita baca, Allahumma rabbah zidan wa zitamah salatul qaimah. Doa tu penting sebab Nabi kata apa? Siapa yang berselawat kepada aku lepas azan dan dia mendoakan aku wasilah. Wasilah ni apa? Kedudukan yang tertinggi dalam syurga yang Allah janjikan untuk aku seorang je, orang lain tak dapat. Kedudukan yang tertinggi dan terpuji dalam syurga, nama dia wasilah. Kata Nabi, siapa yang selawat kepada aku lepas azan dan mendoakan aku untuk dapat wasilah ni, kedudukan, martabat atau darjat yang tertinggi dalam syurga ini, siapa yang doakan aku dapat benda ni, apa kata Nabi? Wajabat lahu syafaati. Dia akan dapat syafaat aku hari kiamat. So kalau kita tak ada apa-apa rushing, tak ada apa-apa sebab, kita tak jawab azan dan kita tak doa lepas azan, kita terus semayang kita sah, tapi kita dah terlepas kelebihan-kelebihan tadi, terlepas nak dapat syafaat Nabi. So why not? Kenapa tidak kita tunggu sekejap, kita jawab azan, kita berdoa lepas azan, kalau boleh semayang sunat qabliyah sebelum semayang, kemudian kita semayang fardu, kan itu lebih afdal, itukah lebih baik. Tapi kalau kita rushing, kalau ada sebab-sebab tertentu, nak cepat atau anak atau ada orang sakit kita nak kena jaga, maka hukumnya sah untuk kita semayang walaupun azan belum habis. Cuma make sure azan tu azan yang betul lah. Kena pastikan azan tu memang azan yang dah masuk waktu. Sebab takut kadang-kadang ada masjid dibuat pertandingan azan. Pertandingan azan tu pukul 12.30. Tiba dengar bunyi. JK pula cerdik sangat guna pula speaker besar-besar. Orang pun terus semayang. Rupanya tak masuk waktu zuhur lagi. Na'udzubillah min zalik. So itulah jawapan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Dalam Tunggu Aku Tanya, saya Ustaz Syarizan Daud. Jumpa lagi. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.